sebagai dua pihak yang berkontrak, iaitu pemberi dan penerima. Ada pemberi, ada penerima, ini biasa. Dan syarat-syaratnya mestilah pemilik kepada barangan yang ingin memberi, dia tak boleh hibahkan barang orang lain. Ini sama macam jual beli. Kita tak boleh jual barang orang lain. Begitu juga kita nak hibah barang milik sendiri. Jangan bagi orang punya. Mesti layak untuk memberi sumbangan, maka terkecuali kanak-kanak orang yang memegang harta bagi pihak. Dia pemegang amanah je, tapi dia sedap-sedap nak bagi hibah kan. Tak boleh tuan-tuan. Dan mesti mempunyai kuasa penuh. Kuasa penuh bermaksud bukan orang yang terhalang daripada menguruskan harta. Seperti mana orang bankrupt. Kita dah bincang dah buat bankruptcy ni dalam Islam ada. Ya, iaitulah orang yang diputuskan oleh qadi, sekali lagi mahkamah hakim. Ya, dia tidak layak menguruskan harta dia. Hutang banyak, tak urus, maka dia diisytiharkan bankrupt. Maka harta, pengurusan harta diambil alih oleh pihak berkuasa. Dia dah hilang kelayakan. Memang boleh dibuat dengan sedia. Maka orang yang bankrupt tak boleh nak hibah dah. Memang betul pun, insolvent dah. Insolvency dah ambil, semua tarik, semua akaun-akaun apa, semua dalam negeri, luar negeri, semua dah tarik dah. Dia dah tak boleh. Sebelum daripada isytihar boleh lah. Lepas dah isytihar tak boleh tuan-tuan. Okay. Dan yang kedua, rukun yang kedua mestilah ada ijab dan qabul. Bukan maksudnya jual beli sahaja yang kena ada akad. Hibah kena juga. Mesti jelas disebut, saya hadiahkan kepada anda, saya berikan kepada anda, saya berikan kepada awak, saya berikan kepada abang, saya berikan kepada adik, benda ni. Ambillah. Ataupun apa-apa ungkapan yang menunjukkan maksud yang sama, dan mestilah diterima oleh pihak penerima, sama ada dalam bentuk yang jelas ataupun dalam bentuk menggunakan. Kadang kita bagi, dia tak cakap apa pun, tapi dia dah pakai, dia terima tu. Itu kan. Itu. Dan tuan-tuan sekalian, ya, yang ketiga tuan-tuan sekalian, rukun yang ketiga, iaitulah barangan. Yang ini, barangan ini pun sama seperti syarat jual beli, sebab dia berpindah milik. Mesti wujud, mesti bernilai daripada sudut syariah seperti mana kita sebutkan tadi, dan dia mestilah dimiliki oleh pemberi sepenuhnya. Hak separuh-separuh tak boleh. Dia kongsi, share tanah dengan orang lain. Kemudian dia kata dia nak hibahkan tanah tu, boleh, bahagian dia saja. Dia tak boleh bagi sekeping tu, tak boleh lah. Kan? Sebab dia bukan milikan penuh. Dia boleh memberikan hanya yang miliknya sahaja. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sedikit sebanyak berkenaan dengan hibah ini, dia adalah merupakan ancillary contract. Maknanya bukan kontrak utama. Dia supporting. Ya, kontrak utama macam kita sebut tadi, jual beli, sewaan, pelaburan. Sebab yang itu kompleks. Dia adalah kontrak muawadah, dia panggil kontrak yang ada counter value. Yang ini stereotip satu hala. Sedekah satu hala, bagi saja. Hadiah satu hala, zakat satu hala. Tapi bezanya yang telah kita nyatakan tadi, ada yang wajib, ada yang tidak, ada yang ada komitmen, ada yang sukarela. Jadi ini adalah kontrak-kontrak satu hala, yang ini memberi maksud bahawa satu pihak hanya menerima, tidak perlu memberikan balasan. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, masa yang akan datang nanti, yang saya sebut tadi, kita akan bincang sikit berkenaan dengan umrah dan rukbah. Iaitulah daripada sudut bentuk-bentuk hibah khusus. Umrah bermaksud pemberian yang diikat kepada umur. Ini tak popular tuan-tuan. Di Malaysia kurang, tapi di Middle East banyak pemberian secara umrah ni. Nantilah bincang ni saya tak boleh berhenti. Dan juga satu lagi, rukbah. Umrah ni ikut umur tuan-tuan sekalian, dekat sama dengan wasiat. Kan? Iaitulah apabila orang tu membeli, dia kata, dia macam ni, selagi saya hidup, awak duduklah rumah tu. Baik, dia meninggal je tuan-tuan sekalian, rumah tu tadi balik semula kepada dia dan waris. Itu contoh umrah. Dia ikut umur. Kan, dekat tu saya kata tak berapa popular dekat Malaysia ni. Kita pun silap baru dengar. Umrah hospital. Hospital kat Salam.
Umrah, bukan umrah. Dan satu lagi rupa. Rupa ni lagi pelik tuan-tuan sekalian, iaitu saling menunggu. Saling menunggu maksudnya siapa yang meninggal dulu. Tu saya kata tadi, dua ni dia dekat dengan wasiat. Cuma dia berjalan waktu sekarang, berakhirnya waktu kematian. Kalau tadi tu hibah diberikan secara umrah atau rupa, itu jadi. Sebab bila kita meninggal dia patah balik, automatik. Rupa ni tuan-tuan sekalian, dua orang, seorang bagi kepada salah seorang. Tengok siapa mati dulu. Oh, hebat tak? Andai kata orang yang memberikan ni tadi, dia kata rumah saya menjadi milik anda secara rupa. Maksudnya, jika orang yang diberikan itu mati sebelum orang yang memberi, maka akan dikembalikan kepada pemberi. Tetapi sekiranya orang yang beri tadi meninggal dulu, ambil terus ke dia. Macam nak buat? Dengan sebab itu dua umrah dan rupa boleh dibuat dalam saya kata tadi dikaitkan juga dengan wakaf. Tapi wakaf ni dia berbeza sikit, sebab wakaf hak milik berpindah kepada Allah Ta'ala. Lepas tu bila kita kata wakaf, tak ada siapa-siapa punya. Hibah bagi orang punya, wakaf bila bagi Allah punya, orang mengurus saja. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian, beberapa aspek teknikal nanti kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian nanti kita sambung kepada isu-isu yang lain. Beberapa syarat-syarat kita detailkan sikit. Apa namanya ni, tuan-tuan boleh baca sikit-sikit. Nak google pun banyak umrah dan rupa ini. Kenapa dia apa namanya ni dibenarkan. Dan tuan-tuan sekalian, dia punya mesejnya satu. Umrah dan rupa ni tuan-tuan sekalian, sebab tadi kita sebut hikmah mengapa hibah ini dibenarkan, untuk kasih sayang. Betul? Dengan sebab itu umrah dan rupa ini menggambarkan betapa kasihnya dua orang sahabat ni. Sehidup semati je kan. Siapa andai kamu pergi dulu, dia kata ni rupa ni tadi ni. Kan? Macam mana tu? Andai kau pergi dulu sebelumku. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, ini level yang lebih tinggi. Bagaimana hibah ini boleh dibuat sampai ke tahap itu. Dia mengikat kepada umur seseorang, mengikat kepada dia lah. Tuan-tuan boleh bayangkan dua orang sahabat yang baik buat secara rupa. Kan? Siapa pergi dulu tuan-tuan? Siapa, okay, saya pagi ni, kalau dia meninggal dulu saya ambil balik. Kalau saya meninggal dulu dia ambil terus. Allah tuan-tuan, ada tak agak-agak cuba fikir-fikir siapa sahabat kita yang boleh kita nak buat rupa ni? Tu. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, bermakna kontrak hibah ini sekali lagi untuk mengeratkan kasih sayang dan silaturahim. Beza dengan dulu kita bincang bab hutang. Hutang dulu panjang lebar saya terangkan, prinsip dan falsafahnya ialah untuk mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab. Dia panggil sebagai social responsibility, di mana ada orang yang nak memberikan pinjaman semata-mata sebab kau tak boleh charge, tak boleh ambil untung, tak boleh ambil lebih. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Bagi hutang minta lebih, riba. Jadi bermakna bagi hutang, meminjamkan tuan-tuan sekalian, hanya mengharap balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Is it to create ni responsible citizen, responsible society. Kan? Siapa nak bagi senang-senang tuan-tuan sekalian, bagi tak ada apa ni, semua arah atas ni tuan-tuan. Itu prinsipnya. Sedang hibah adalah untuk merapatkan, sebab dia tak ada application apa-apa, tidak ada balas, tapi hanya nak seseorang sahabat yang menunjukkan, membuktikan dia punya kecintaan kepada sahabat yang lain, dalam bentuk satu bentuk pemberian, bukan jual, bukan beli, bukan sewa, bukan pinjam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini memberikan manfaat. Saya mencadangkan supaya dalam bab pengurusan harta, terutamanya harta sepencarian dan harta peninggalan ini, dibuat satu sesi yang khusus. Ke dah ada kuliah bab faraid ayah saya.
Ya boleh. Ah. 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 Okey. Hmm. Hmm. Betul. Ya, ya. Oh. Bincang adik-beradik yang musyawarah. Jadi pembahagian itu dibuat secara, saya pun tak tahu yang sebut buat tidak kan. Ini dia baru siap-siap. Tapi dia menentukan ibu bapa. Allah. Sedangkan ibu bapa ni adalah waris yang tidak boleh hadap. Jadi kecil hati ibu bapa. Allah. Kecil hati ibu bapa bukan dia tak sangat. Dia menentukan. Ya. Anak besar supaya kita ikut jalan yang terbaik. Ya. Baik, yang pertama berkenaan dengan hibah bersyarat. Dalam apa namanya ni klasikal apa nama ni fiqh ni tuan-tuan sekalian, ada dibincangkan berkenaan dengan hibah bisyarti, iaitu pemberian bersyarat. Perbahasan membenarkan hibah bersyarat, tetapi kecuali syarat yang diletakkan tadi, yang tu tak boleh. Sebab syarat mati tak boleh. Tak boleh. Sebab tuan-tuan sekalian, syarat mati wasiat. Dan dia dah jadi wasiat tu kita Dia pindah ke nama dia. yes, hibah dia sekarang dia jalan terus. Ya. Boleh diletakkan syarat waktu kecuali mati. Waktu boleh, contohnya kita nak pakai lagi barang tu, kita kata macam ni lah, saya bagi kat dia tahun depan, tu boleh. Tapi kan kita Kan? selagi hati hidup, boleh tak? Aduh. Hati hidup, selain daripada hidup, mati lah. Dia main berbuat dengan hati selagi hidup,